Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama-sama dengan Cikgu Sulaitulani binti Sulaiman dari SK Tanjung Keramat, Kuala Selangor. Hari ini kita akan belajar BM tahun 6, Unit 18, Bersyukurlah. Tajuk kita hari ini, Utamakan Barangan Buatan Malaysia. Standard kandungan kita hari ini 2.4 menyatakan maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan yang dibaca. Standard pembelajaran 2.4.2 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul. Objektif pembelajaran kita hari ini, murid akan dapat membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat. Dan yang kedua, membuat rumusan berdasarkan teks. Kriteria kejayaan murid berjaya membaca dan menjelaskan sekurang-kurangnya 3/5 maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul mengenai tajuk Utamakan Barangan Buatan Malaysia. Murid-murid, sebelum cikgu meneruskan PDPR kita hari ini, cikgu terus berikan pada kamu, jelaskan pada kamu apa tugasan kamu hari ini. Ya, yang pertama, kamu perlu membaca dan memahami petikan teks tentang tajuk Utamakan Barangan Buatan Malaysia. Yang kedua, menyenaraikan isi tersurat dan isi tersirat yang terdapat dalam petikan. Kemudian, menulis sebuah rumusan berdasarkan teks pilihan Utamakan Barangan Buatan Malaysia. Baik, murid-murid sudah bersedia? Mari kita buka buku teks muka surat 100. Murid-murid, teks kita hari ini merupakan teks pidato. Jadi, cikgu akan membantu kamu membaca teks ini menggunakan intonasi berpidato. Dan tugasan kamu hari ini berkaitan dengan teks ini yang perlu kamu baca dalam intonasi, menggunakan intonasi berpidato. Jadi, cikgu akan tunjukkan 3 perenggan yang akan cikgu bacakan menggunakan intonasi pidato. Dengarkan dan ikut bersama-sama. Utamakan barangan buatan Malaysia. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana dan yang saya kasihi warga SJKC Baling. Hadirin yang saya muliakan, berdirinya saya di pentas ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Utamakan Barangan Buatan Malaysia. Sebelum hujah saya utarakan, izinkan saya menghuraikan dan membuka minda warga Dewan ini tentang maksud tersurat dan tersirat pidato ini. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat pada halaman 1785 mengutamakan bermaksud menganggap lebih penting daripada yang lain. Barangan buatan Malaysia bermaksud sesuatu produk yang dikeluarkan oleh negara kita. Hadirin yang saya hormati, ayuh kita menghayati hujah-hujah saya ini. Kerajaan Malaysia menggalakkan kita membeli barangan buatan tempatan. Mengapa? Jawapannya, banyak faedah yang akan diperoleh jika kita menyokong dan membeli barangan keluaran tempatan. Kita dapat menyejahterakan
warga Malaysia dan merancangkan ekonomi negara. Murid-murid, kamu telah mendengar cikgu membaca petikan menggunakan intonasi pidato. Jadi, kamu perlu menghantar audio kamu membaca petikan ini kepada guru kamu menggunakan intonasi pidato. Baiklah, mari kita fahami isi pidato ini perenggan demi perenggan. Perenggan yang pertama, itu merupakan kata alu-aluan. Ya, bagi pidato itu tidak ada isi, itu cuma kata alu-aluan. Ya, pada perenggan yang kedua, itu merupakan perenggan pengenalan. Ya, perenggan ini boleh kamu gunakan untuk perenggan permulaan. Kamu membuat rumusan. Ya, yang tadi ini ialah kata alu-aluan. Ya, tidak ada isi di sini. Ya, perenggan yang kedua, di sinilah kita nak cari isi tersurat dan isi tersirat. Baik, biasanya isi tersurat berada di bahagian awal perenggan. Okey, kalau di sini cikgu ambil isi tersuratnya ialah mengutamakan. Okey, mengutamakan. Ya, mengutamakan iaitu menganggap lebih penting daripada yang lain. Okey, cikgu tunjukkan di sini ya. Okey, mengutamakan menganggap lebih penting daripada yang lain. Okey, kemudian isi tersirat. Okey, kalau isi tersirat, apa dia murid-murid? Isi tersirat bermaksud kita perlu bertanya untuk dapatkannya. Okey, kalau yang tersurat ni ada di atasnya, yang berada dalam teks. Yang tersirat kalau untuk rumusan ada juga dalam teks, cuma perlu ubah sedikit ayatnya. Okey, kalau di sini isi tersiratnya ialah barangan buatan Malaysia, sesuatu produk yang dikeluarkan oleh negara kita. Okey, pada teks ni ada ya. Sesuatu produk yang dikeluarkan oleh negara kita. Okey, ini untuk pengenalan rumusan kamu yang berwarna kuning ni. Perenggan ketiga. Pada perenggan ketiga, isi tersuratnya menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan. Okey, ada dua di sini ya. Yang pertama, menggalakkan kita membeli barangan buatan tempatan. Jadi tukar sikit pada menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan. Itu isi tersurat. Lagi satu di sini, menyokong dan membeli barangan keluaran tempatan. Itu juga isi yang tersurat dia. Macam mana tahu isi tersirat? Okey, isi tersirat merupakan sokongan kepada isi yang tersurat. Sebab dia kenapa? Bila dapat jawapan, itu adalah isi yang tersirat. Okey, isi tersirat di sini kita dapat menyejahterakan warga Malaysia dan merancangkan ekonomi negara. Ya, apabila kita kerajaan galakkan rakyat beli barangan buatan tempatan, kita sokong dan beli barangan keluaran tempatan dan kesannya dapat menyejahterakan warga Malaysia dan merancangkan ekonomi negara. Dan dalam kotak kuning ini, cikgu bantu kamu buat bentuk yang senang untuk difahami. Ya, apabila membuat rumusan, mulakan dengan penanda wacana dan diikuti kata bantu. Kita hendaklah inilah kata bantu. Dan ini cikgu letakkan isi tersuratnya, kata hubung dan isi tersirat. Okey, ini untuk perenggan yang ketiga. Baik, kita balik pada perenggan yang keempat. Perenggan yang keempat. Okey, isi tersurat dia yang mana murid-murid? Okey, bagus, betul. Kita mestilah mengutamakan barangan Malaysia kerana barangan kita bermutu tinggi. Okey, di sebelah sini cikgu ringkaskan. Kita mestilah mengutamakan barangan Malaysia. Ubah sedikit ayat tersebut, jadikan dia ayat kamu. Itu isi tersurat.
Okey. Kenapa kita mesti utamakan barangan Malaysia? Itu persoalan. Kenapa ada persoalan? Untuk mendapatkan isi yang tersirat. Jadi isi tersiratnya ialah sebab barang buatan Malaysia ni bermutu tinggi, bersesuaian dengan cuaca dan sosio budaya tempatan, berkualiti dan tahan lama. Okey, kalau dekat sini dalam kotak cikgu buat, hal ini kerana produk keluaran Malaysia dicipta khas mengikut kesesuaian cuaca dan sosio budaya tempatan. Ya, ini kamu boleh ubah ayat mengikut kesesuaian pada kamu. Perenggan kelima, isi tersuratnya, kita dapat membantu ekonomi negara. Okey, kat sini, kalau ambil dalam teks ni, okey, awal kita dapat membantu ekonomi negara. Juga, okey, boleh kita ambil di sini, membeli barangan buatan Malaysia. Ya, yang tersiratnya ialah, kenapa kita kena? Yang tersiratnya ialah apa? Supaya ekonomi negara kita semakin stabil. Kenapa semakin stabil? Kamu boleh tambah, ya. Semakin stabil kerana nilai mata wang tidak mengalir ke luar negara. Okey, itu untuk perenggan yang ke-5. Okey, perenggan yang ke-6. Okey, perenggan yang ke-6, kita dapat membeli barangan dengan harga yang murah. Okey, tersurat dia. Kenapa? Kalau kita dapat beli barangan harga yang murah, kenapa? Mengapa? Jadi jawab soalan tu. Jadi bila dapat jawapannya ialah dapat menjimatkan wang saku. Okay, kalau tambah lagi pun boleh, tak tambah pun tak apa sebab rumusan kita tak perlu panjang-panjang. Baik murid-murid, perenggan yang ke-7 dalam teks ini ialah kesimpulan. Jadi kesimpulan ni ada grafik mulut ni, bibir ni bermaksud perlu ditambah, ya, perlu disambung. Jadi di sini dalam petak kuning ni, kesimpulannya kita perlulah menyokong jenama Malaysia kerana barangan kita bermutu tinggi di samping dapat membantu ekonomi negara seiring negara maju. Okey, murid-murid, di samping ni jarak ya, ada typo di sini, di samping jarak. Baik, kalau tengok di sini, kesimpulannya kita perlulah mengutamakan barangan buatan Malaysia semasa membeli. Ya, ini yang tersurat. Okey, dengan cara ini kita dapat menyejahterakan warga Malaysia dan dapat membantu ekonomi negara. Barangan buatan Malaysia juga bermutu tinggi dan harganya murah. Itu yang tersirat. Pada bahagian ini, cikgu telah letakkan yang kotak-kotak kuning kesemua sekali dalam satu paparan supaya kamu boleh lihat dengan lebih jelas. Bermula dengan pengenalan, isi yang pertama, isi kedua, ketiga, keempat dan kelima kesimpulan. Ya, baik murid-murid. Ya, ini pengenalan, bermaksud ini merupakan pengenalan kepada rumusan yang perlu kamu buat. Kemudian masuk perenggan yang kedua, bermula dengan perkataan antaranya. Okey, ini perenggan yang kedua. Perantaranya, seterusnya, selain itu, akhir sekali. Okey, yang ini 1, 2, 3, 4, satu perenggan. Okey, dan perenggan yang ketiga, kesimpulan, satu perenggan. Ya, kamu susun ikut turutan bermula dengan pengenalan, kemudian perenggan isi tersurat dan isi tersirat sekaligus. Ya, isi tersirat, ya, tersurat, tersirat, tersurat, tersirat. Okey, gabungkan dia menjadi ayat yang lengkap dalam satu perenggan bagi isi tersurat dan isi tersirat. Bermaksud satu perenggan pengenalan, satu perenggan isi tersurat dan isi tersirat, dan perenggan yang ketiga ialah perenggan kesimpulan. Ada berapa perenggan? Bagus, 3 perenggan ya murid-murid. Pada paparan ini, cikgu tunjukkan contoh untuk murid menulis rumusan.
pada perenggan yang pertama, perenggan apa murid-murid? Perenggan pendahuluan. Okey, di sini ya. Kemudian perenggan yang kedua ialah perenggan maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Okey, bagus. Pada perenggan inilah murid-murid masukkan isi-isi tersurat, isi-isi tersirat, okey, dan digabungkan dengan kata hubung dan dimasukkan juga penanda wacana. Okey, jadikan ayat yang lengkap. Kemudian pada perenggan ketiga, perenggan penutup, masukkan kesimpulan. Ini contoh. Murid-murid perlu buat mengikut yang telah kita bincangkan tadi ya. Rumusan telah kita bincangkan dan hantar pada cikgu. Semoga berjaya. Sebagai tanda sokongan pada cikgu, cikgu harap kamu boleh like, subscribe channel cikgu supaya cikgu lebih bersemangat untuk buat video-video PDPR pada masa akan datang. Semoga ilmu kamu diberkati dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sekian, terima kasih.